Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga dimurahkan rezeki dan memberikan kesihatan yang baik. Okey, yang dihormati, barisan panel kita yang bijaksana dan para pembantu dan di sebalik tabir serta para viewer kita yang turut memeriahkan pada program Talk pada season 2 episod 1 ini ya guys. Okey, tajuk perbincangan pada hari ini yang berkenalkan iaitu tentang kebaikan atau manfaat dalam e-sports ya guys. Okey, pertama sekali saya sebagai host dalam sepanjang tokok ini ingin memberikan kepada pendengar kita yang ada dalam program ni guys. Okey, tak lupa juga tak lupa juga kita dapat tetamu pada tetamu kita pada hari ini. Okey. Dalam sepanjang program kita ni iaitu Pakcik Gaming. Tapi dia busy sikit sebab ada kerja dia kena buat. Nanti dalam sebentar saja nanti dia akan datang. Okey. Tak apa, pakcik ada, pakcik dengar je ni. Mirul. Pakcik. Ada pakcik. Hello pakcik. Boleh je. Pakcik sambil buat kerja ni sambil mendengar. Baiklah pakcik. Mantap. Amirul jangan nervous sangat ya. Santai saja. Alright. Okey. Baik. Tanpa melengahkan masa, mari kita memperkenalkan seorang demi seorang pada panel-panel kita ya guys. Okey, yang pertama kita dipersilakan saudara Nabil yang dikenali sebagai Misteri. Apa khabar? Khabar baik. Ya. Okey, lepas tu pula kita ada panel yang kedua iaitu saudara Ahmad. Apa khabar? Baik Sehat. Dan ada juga saudara Syazwan iaitu dikenali sebagai Awal Hitam OG. Apa khabar? Ya, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar bang? Dapat jugalah Baik. dan dapat jugalah sambut tetamu kita yang khas pada program ini iaitu Pakcik Gaming lah. Sebagai saya dapat berbesar hatilah kerana sudi turut dapat hadiah pada program kita dekat sini pada hari ini ya guys, sepanjang habis lah insyaAllah. Alhamdulillah lah. Okay. Kita akan memulakan soalan pada hari ini ya guys. So yang pertama sekali kita memberi soalan kepada panel yang pertama iaitu kepada Nabil yang dikenali sebagai Misteri. Okey. Saya akan memberi soalan tentang iaitu tentang kepada disiplin. Okey. Apa yang kita tahu kenapa dalam setiap e-sport yang kita tengok segelintir dalam program mana-mana e-sport terdapat disiplin kita agak kurang memuaskan ya pada sepanjang adalah certain dalam permainan mana-mana permainan e-sport kita dapat tahu dalam berita tabir ada yang disiplin agak kurang ya, dan ada tak punca-punca yang berlaku sebab dia dan apa kesannya yang kita dalam sepanjang e-sport ni, dan boleh tak berikan kepada pengacara nak mengatasi sesuatu situasi dalam disiplin ni? Boleh terangkan tak? So, tentang disiplin ni, first kita kena tahu disiplin tu apa. Disiplin ialah pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri pada patuh. Yang apa pada tata tertib. Maksudnya perangai tu kena betul lah. Sikap tu kena jadi macam orang kata, sikap tu kena baik apa semua, tak boleh berlebihan. So dari segi dalam e-sport ni kita boleh nampak lah macam apa orang buat macam saja sambil lewa kan. Just main game je, dia macam main game je lah. Tak ada buat peraturan apa pun kan. Ya. Benda tu kita macam tak boleh lah. Sebab kita pun dalam e-sport ni macam satu kejayaan tu. Jadi tak perlulah nak apa orang kata just biar je buat apa pun tak kisah. Tak boleh lah. Respect. Sama respect. Betul? Oh, sama respect lagi tu lah. Okay. Disiplin, respect. Right. Yes. So dari macam mana kita nak kawal tu, kita kena macam setiap dalam
management tu kena betul lah. Dalam management tu pula kena macam ada satu manager atau captain tu kena sentiasa ada jaga dia punya player dia, masa, peraturan, so biar player tu jadi berdisiplin. Sebab bila management tu tak betul, orang pun macam okay, kita main je lah. Tournament pun main je lah. Main je lah. Okay. Main je lah. Dia main hantam sajalah kiranya. Main hantam saja, dia tak ada management, tak ada orang yang jaga, tak ada apa semua. So jadi benda macam tu jadi tak terkawal. Jadi macam okay, orang nak toxic je. Jadi macam rosak lah community sport ni. Okay. So bila macam mana kita nak kawal tu, kita kena ada satu macam hukuman lah untuk diorang, senang kata. Macam orang Hukuman? dari segi macam contohnya player tu toxic, dia kena gantung atau dia buang terus. Dah tak payah main. Supaya dia supaya contohnya player tu macam bad manner lah, berlebihan, tea-break apa semua kan. Player lain GG easy. GG will play macam dalam mana tournament Lepas tu dia kata noob lah. Nak macam mana masuk tournament? Itulah kan. Macam mana boleh lepas budak-budaknya tu. So kita kena ada satu peraturan untuk diorang supaya diorang jadi berdisiplin sikit. Okay. So ada apa lagi tentang disiplin? Tapi okay, sebagai saya dapat pendapat pada Nabidi memang agak jelas sekali lah yang kita boleh tahu. Okay, jadi apa soalan-soalan yang kita tahu dekat dalam kita ni. So apa tu jadi dia setuju tak apa yang pendapat kepada Nabi ni? Okay. Kalau pendapat dia bagus, sila angkat tangan, tak pun angkat kaki pun boleh. Tak ada tangan pun kaki pun boleh. Angkat kejap. Boleh angkat kejap pun boleh. Okey. Soalan seterusnya kepada ahli panel iaitu Ahmad. Lupa iaitu Ahmad. Yes. Dikali sebagai yang kita tahu tentang mindset dalam setiap e-sport lah, dalam para yang player-player main tu, macam mana mindset diorang antara e-sports dulu dengan sekarang, dan jadinya macam mindset diorang ni dia agak berbeza ataupun sesuatu yang dia berbeza sebab orang makin lama main game, lagi lama dia akan macam cari strategi, kerjasama. Dia akan macam nak jadi top player lah sekarang, top player untuk sekarang. Dia akan fokus. Dia banyak fokus, jadi dia akan lagi pro lah. Orang kata macam IQ tinggi, boleh pergi jauh. Okay. So jadinya setiap pro player ni memang kena antara mindset diorang ni memang kena genggam dalam diri kita lagi tu jadinya. Tak, kita belajar je. Kalau kita dapat kaji benda tu lebih lanjut, kita dapat lagi pergi lebih daripada diorang. Okay. Sebab kalau apa kita buat, kalau kita buat macam diorang, kita akan stay dekat tempat diorang nanti. Jadi kita akan lebih daripada diorang. Right. Lebih ke limit. Macam mana diorang buat lebih daripada diorang. Dekat tu. Okey, jadinya itulah daripada pandangan pada Ahmad yang kita boleh tahu tentang kita boleh dapat tahulah apa yang diceritakan oleh Ahmad ya. So jadinya jadi korang setuju tak jawapan daripada Ahmad? Kalau setuju, kita boleh angkat tangan boleh, angguk kepala pun boleh, ataupun goncang goncang headset pun boleh. Macam mana nak goncang headset? Ya. Goyang Macam mana goncang headset? Lain tu. Ada lah cara dia. Goyang dia kamera, kalau ada kamera depan, kita goyang je lah. Betul. Goyang ni. Bening kan? Okey lah. Okey. Pada panel pada seterusnya pula, panel yang kita tahu pula iaitu sebagai awal hitam. Jadinya
tentang masalah pada teamwork skill ni, macam mana nak membentuk lah yang boleh teamwork sebagai satu cara yang kita boleh yang sekaligus lah kita boleh sekata boleh sejiwa dalam antara teamwork yang ada pada sepanjang e-sport ni. Okay, dalam segi teamwork lah yang paling penting dalam role sebagai leader tu sendiri. Sebabnya apa-apa semua tindak tanduk seorang player tu dia bergantung pada leader lah. So leader mainkan peran yang penting untuk beri arahan yang betul lah kepada anak buah dia untuk memastikan apa yang di plan tu menjadilah. Okay. Yes. Dan player di bawah di bawah leader pun kena ambil peka lah tentang arahan yang akan diberikan kepada mereka, sebab dia orang ni kadang ada yang macam shock sendiri kan, ada rasa macam rasa dia dah pro kan. So sebenarnya si sikap macam tu kena elakkan lah. Dia kena untuk pastikan plan balance jalan seperti smooth kan. So player pun kiranya Kita teamwork belajar skill ni leadership. kita kena mempelajari lah. Kita kena belajar macam antara diorang. Contohlah kalau game Mobile Legend, kita kena satu contoh ikut role masing-masing. Antara contoh orang ni role tank, lepas tu orang ni role fighter, apa tugasan dia. So jadi kena buat tugas apa yang suruh buat pada coach dia gitu lah. memahami lah role masing-masing. Chemistry yang kuat. Chemistry tu yang paling penting kena selalu berkomunikasi lah. Yes. Betul. I agree. Sebab jangan main tutup mic. Yalah, sebab tak ada komunikasi. Okay, kalau tak ada komunikasi, macam mana kita nak tahu apa isyarat yang signal kita boleh dapat kan daripada antara musuh mana-mana musuh yang kita nampak kan? Kalau main saja memang tak boleh lah. Nanti ada yang kena mental. Ya betul. Ada kena mental. Kalau contohnya kalau dalam tournament kalau benda buat macam tu, baik balik lah. Okey, jadinya kalau teamwork skill agak dia sebab mungkin dalam efek pada teamwork skill ni mungkin disiplin kita ada tak kita macam ada efek pada diri kita. Kiranya kalau contoh teamwork skill ni kita macam kurang, macam ada buat masalah sikit, buat hal ke. So ada kan, ada betul tak juga kan dia jadikan apa efek pada diri kita dengan teamwork sekali tu kan? Bergantung juga ada dia naikkan experience leadership kau. Yes. Okay. Jadi nanti kalau kau time kau kerja kan, kau ada experience nak jadi ketua. Macam mana kau nak handle budak-budak yang macam ni? Macam mana kau nak handle orang-orang macam ni? Kalau okey. Kira yang penting, yang penting tu kena adjustment pada diri kita tu lah. Yang penting kena control diri lah. Yes, kan? betul. Kontrol diri. Okay, jaga orang. Dan yang penting shot sendiri lah itu lah. Jangan shot sendiri. Jangan shot sendiri. Dia sebab apa kalau dia shot sendiri apa dia kiranya kalau orang shot sendiri dia macam mana dia punya... macam dia lah paling number one kat situ. Ya betul. Dia dah nak jadi star, dia dah jadi tank, dia lah semua. Dia lah semua. Kiranya dia lah nak leader. kill lah. Dia boleh nak kill. Lain tak boleh nak kill. Semua lah dia. Kalau contoh dalam ML lah. Kalau macam yang di sini dalam PUBG pula ada tugas ni macam seorang jadi scout, seorang lah jadi macam healer ataupun loti kan, punya heal untuk ni lah. Tapi yang paling penting financial leader lah untuk beri arahan lah. Untuk arahan anak buah dia untuk buat tugas dia lah. Untuk kontrol kan permainan dalam tournament. Patutlah dikira. So jadi patutlah ramai yang biasa kita tengok dekat dalam back the scene tu. Kalau kadang-kadang macam back the scene kita ada satu dalam, adalah tak silap cameraman kan, dia cakap nampak timbul dia dah macam ada, kalau kita nampak ada orang kalah mesti ada macam muka resah, kadang-kadang tak boleh kontrol diri kan. Yes. Okay. Jadinya so antara pada yang kita tahu kat sini, just teamwork kita ni kena lebih kena lagi bagus, kena kontrol, kena kawalkan diri untuk dalam satu gitu lah, satu permainan lah gitu. Macam mana?
Ya, betul. Miran, ada soalan tu daripada Zulkarnain. Okey, dia bersulkan naik. Apa Eh, Sebab soalan? Q&A. leader ibarat macam strategis lah kan. Sebab leader ibarat macam yes. Strategis betul. Sebab kalau kita tahu coach ni kita tengok apa teamwork yang player tu main. Kita kena fahamkan macam mana apa kelebihan dia dan apa kelemahan dia. Sebab tu kalau coach ni perlu penting dalam nak analyse dalam satu team gitu. Betul kan guys? Ke ada tak atau ada silap ke? Cuba ada pandangan lain gitu. Kalau Lebih kurang betul lah tu, sebab kebiasaannya budak yang bawa contohnya role yang bukan captain mesti akan mengharapkan captain. Sebab dia rasa macam captain tu dah ada experience, dah lebih tinggi. Mesti dah akan captain macam mana ni? Lagi tinggi daripada dia. Dia nak ada problem solving. Bila apa-apa berlaku je mesti dah akan pergi. Captain ni macam mana? Captain ni macam mana? Dia mesti ada play A, B, C kan. Kalau player tak jadi kena cover lah. Tu cepat lah. Terus play E. Oh jauh tau. Banyak tak jadi. Play E terus. Banyak sangat tak jadi. Kiranya kalau tak ada coach ni terhuru-hara lah. Macam cikai lah habis team gitu. Kan? Lebih kurang gitulah. Sebab tu lah kalau pada efek tu saya tengok ada dalam tournament tu kadang-kadang background dia macam tak tahulah, kira macam dia tak puas hati lah antara team masing-masing kan. Dia tu. Lebih kurang. Saya tengok banyak e-sport kan, kadang-kadang yang ada tak boleh nak kata apa-apa, ada yang macam dah hempas benda tak silap luar negara kasi tak jadi luar negara. Sebab dia orang fikir benda tu e-sport tu macam ada betul tak e-sport tu macam kerjaya, ada tak? Itu dah termasuk tahap mental tak aman. Dia mental dia dah habis lah, dah break. Dah break kiranya kerjaya dia orang tu macam independent dah gagal lah. Dia dah marah sangat sampai tak tahu nak buat apa dah. Jadi dia salahkan handphone dia ke PC dia ke, dia salahkan benda. Nak salahkan, ada salahkan orang sekali gitu kan. Macam tu. Okay, so jadinya itu pandangan pada mereka sekali yang kita yang kita boleh dapat tahu, dapat memberi pengetahuan lah pada setiap viewers dan semoga dalam apa yang kita dapat ni kita boleh terap dan boleh hadam apa yang kita tahu. Okay. Jadinya ada tak soalan-soalan yang diberikan ada tak soalan-soalan nak kita bahaskan? Ada soalan dekat dalam Facebook? Kalau ada? Apa kita tanya pendapat daripada Pakcik Gaming pula. Bagaimana Pakcik Gaming? Ya. Soalan dia Mirun? Okey. Apa nak tanya? Pakcik tengah mute Pakcik. Tengah mute. Pakcik mute. Pakcik tengah mute Pakcik. Alright, okay. Dengar. Dengar. Pakcik dengar juga kau untuk bersembang pasal apa tadi, leader, pasal perlu ada pemimpin dalam satu game tu. Betul lah, memanglah setuju, dan Pakcik pun setuju yang tadi cakap jangan shot sendiri. Itu benda yang perlu kita tahu. Cuma kadang-kadang untuk permulaan ni kadang-kadang kita perlu ada keyakinan dengan rasa shot sendiri juga. Pakcik dulu pun seorang yang introvert tau. Introvert ni orang yang malu, orang yang tak yakin dengan diri. Jadi apa yang Pakcik buat adalah Pakcik pergi kat depan cermin saja. Pakcik tengok, alah, kenapa aku dilahirkan gemuk? Kenapa aku dilahirkan beruban? Banyak benda yang Pakcik merungut, ya. Dan akhirnya sebenarnya kita itu yang menyebabkan kita akan rasa down. So apa kata kalau kita tengok cermin nanti, kita cakap kat diri dan syok jadi diri, ini yang terbaik yang Allah dah bagi kat kita, rupa yang dah bagus, senyuman yang baik. So sebenarnya kita kena pandang benda yang kita ada, ya. Walaupun tidaklah sekacak Mirul, ya. Mirul kan, tapi kita rasa macam I'm the best, penciptaan yang terbaik daripada perut ibu. Jadi benda itu yang membawa kita kepada satu benda, keyakinan diri. Bila kita start dengan keyakinan diri,
Kita buat apa pun semua jadi. Sebab kita akan ada rasa love myself. Kita kena sayang diri kita sendiri. Kita kena rasa budak-budak sekarang cakap apa, rasa gairah kepada diri sendiri. Rasa macam, wah, I tengok cermin, saya sayang sangat diri. Bila rasa sayang, baru boleh start. Jadi berbalik pada yang tadi ada orang yang solo squad dan sebagainya, memang bagus. Pakcik pun pernah juga selamba je main-main solo untuk rank dan sebagainya. Tapi kita dapat rasakan bila solo tu ia sebagai sebatang kara. Kita tak bercampur dengan orang, kena sumbang. Jadi itu yang menyebabkan kita tak ke mana-mana. Bila kita dah dapat, masa kita main solo rank tu, kita dah dapat kawan kita seorang, dua orang. Kita start buat engagement dengan kawan-kawan. Jangan rasa sombong. Mungkin kena banyakkan orang kata pemurah dengan pujian-pujian. Lebih confident. Kau ni power main Fanny, kau jom carry aku. Padahal dia sama je level dengan kita. Tapi apa sebenarnya lebih confident. Kita puji dapat lebih kita confident. puji dia. Bila kita puji dia, dia akan menyebabkan dia rasa seronok dengan kita dan akhirnya kita boleh menubuhkan tim kita. Jadi pakcik bagi tahu ke anda semua, pakcik bila main klasik atau rank dengan ada tim, pakcik lebih rasa seronok. Kita rasa macam lebih hidup dan kita rasa lebih orang kata berkembang lah juga. Kalau solo ni mungkin kita akan jumpa orang yang troll, yang AFK kalau main mobile legends kan. Jadi kena ada tim. Kena ada tim. Bila tim tu bak kata siapa tadi Ahmad cakap kita nanti bila kita kerja nanti orang at least kita ada pengalaman untuk bekerjasama. Kita tak akan jadi orang kata pentingkan diri. So dalam itu communication tu penting. Itu yang pakcik belajar dalam My ML dan pakcik nak bagi tahu kepada korang semua yang pakcik start main game ni dan pakcik start berjumpa orang pertama pakcik. Yang pakcik jumpa dalam sejarah hidup pakcik main game adalah Mirul. Mirul lah orang pertama pakcik jumpa secara live di Johor Bahru. Pakcik pergi Johor. Pergi jumpa dia. Baiklah Mirul. Jadi sebab pakcik orang kata pakcik teruja sampai orang kata pakcik nak cari kawan. Siapa Mirul ni? Pakcik pergi Johor dan buat dating dengan dia. Mirul nak makan apa, makan je Mirul. Dan pakcik siap dengan hadiah bawa kat Mirul. Tak tahulah Mirul ada lagi ke hadiah tu Mirul? Ada ke hadiah? Ada saya tengah film ni ada pakainya. Oh lama. Sweet je. Kiranya setia. Setia. Tengok saya dah 10 tahun. Jadi kata orang pakcik kena jaga orang-orang macam Mirul ni, Mirul supaya orang kata kita get along dengan dia. Kita faham tentang dia. Mungkin ada juga kadang-kadang kita gurau-gurau, sentak-sentak macam tu, kadang-kadang Mirul marah. Biasalah. Benda itu adalah harmoni. Kalau tak gaduh, kalau tak toksik sama-sama kawan, skema lah pula kan. Pakcik pun biasa kena toksik je dalam kawan-kawan. Pakcik ni beban pakcik ni noob lah. Janganlah ambil hati. Jangan down. Jangan down, jangan koyak. Kalau jadi streamer tu, perkara pertama adalah hati kena kering. Mesti jadi long tiger tu. Kena kering. Kena kental. Kalau kita rasa tak kental, orang cakap sikit-sikit kita rasa macam dah kita rasa down. Down susah lah. Pakcik bagi tahu, pakcik sebenarnya dah setahun ni, pakcik sebenarnya buat main gaming ni, pakcik buat kajian. Pakcik masuk innovation competition yang mana menjadi adakah e-sport ni boleh menjana pendapatan. Itu dia punya tajuk dia. Dan sebenarnya pakcik buat tu dalam masa 3 bulan. Pakcik tak sangka bulan kedua boleh dapat 400,000 star 400,000 star bersamaan banyak. Just imagine lah. 1,000 star tu bersamaan dengan RM45. Kalikan je lah 400,000 kan. Memang pakcik hari masa second month pakcik jadi streamer. Pakcik dah boleh dah beli macam-macam. Sampai pakcik punya kerusi ni pun ditaja. So pakcik dah tahu bestnya banyak benda yang kita dapat daripada live streaming ni. Live streaming. So itu yang pakcik suka bila Mirul cakap nak buat sharing. Pakcik yakin anda semua muda. Kalau pakcik ni yang tua macam ni terhege-hege nak belajar OBS, nak buat live streaming, ambil masa tau. Ambil masa almost sebab dah banyak sangat dah pakcik dah masuk.
Banyak sangat. Pakcik kan dah berumur, jadi macam pakcik punya itu dah banyak sangat dalam otak. Jadi dia akan slow down. Lagipun pakcik nak main handphone pun tak tahu tau, banyak tak tahu. Jadi teknologi tu memang out, totally out. Tapi apa yang Teknologi pakcik dah buat overwhelm. adalah kita kena setiap hari kena belajar. Encik Google, Encik YouTube sebenarnya adalah kawan pakcik. Dan satu kunci untuk kita lah, walaupun korang semua 20 tahun dah umur kan, atas kan, korang jangan rasa budak darjah 5, darjah 6, budak yang bocah-bocah, tak ada. Korang kena terima pendapat diorang juga. Sometimes pakcik belajar daripada budak-budak tingkatan 2. Diorang ada tegur pakcik macam ni nak buat ni, webcam macam ni dan sebagainya. So ego tu sebagai orang yang lebih tua buang ke tepi. Kita nak belajar, kita tak kira awak beruban, awak hebat. Tak ada. Kadang-kadang ada je tua-tua bodoh palang, tak ada. Maksudnya tak boleh menerima kenyataan yang dia tak pandai. Betul. Kita kena belajar sampai kita belajar sampai ke liang lahat kan. Macam itu pula. Gila lawan. Pakcik setuju lah yang korang cakap tadi tu. Kan? Cuma yang pakcik nak tambah tadi, kita kena ada sifat teachable. Boleh diajar. Ada orang yang main game tak boleh diajar. Lepas orang dah cakap jangan war, dia pergi war juga. Betul ada. Dia ego tinggi. So itu memang beban, tak boleh diajar. Orang kena ikutlah ya cakap leader dalam tim. Lepas tu sentiasa buat postmortem. Tadi salah tu sebenarnya aku nak cakap, Roger tadi kau lambat sangat retry lah. Habis lot orang KS lot. So 3 kali dia asyik kena KS je. Jadi postmortem baru boleh nampak. Jadi pakcik sebenarnya tidaklah fokus pada game. Tapi pakcik more kepada macam mana nak buat live streaming, dan akhirnya pakcik connectkan live streaming pakcik kepada banyak platform. Pakcik start untuk buat TikTok, buat ke YouTube, sebab semua menjadi pendapatan. TikTok buat live dapat duit. YouTube upload video dapat duit. So kita punya kepala ni adalah duit saja, bukannya untuk kita bermegah ataupun kita nak ingat duit, ingat dunia, tidak. Bila kita ada banyak sumber pendapatan, kita boleh bantu orang-orang kita, boleh bantu ramai orang, boleh beli diamond, boleh sedekah kat orang miskin dan sebagainya. Macam itu. Okey, Amirul. Okey, so saya nak tanya kepada panel kepada sebenarnya kita nak macam mana kita nak temu bual lah, sebab panel kita dah beri jawapan. Kita banyak mostly kepada temu bual dengan pakcik sebenarnya. Tak apa kan? Boleh kan? Tak apa, sambil lah. Boleh. Saya nak tanya, boleh tak ceritakan tentang pengalaman pakcik sepanjang mana-mana sebab sampai pakcik jadi terpengaruh kepada streamer apa ke? Boleh pakcik ceritakan tak? Okey. Seperti yang pakcik cakap tadi, pakcik masuk pertandingan. Sebelum ni kepala pakcik, kepala orang tua, semua orang tua pakcik rasa almost 90% akan cakap main game ni semua lara ya, buang masa, tak ada masa depan. Memang macam tu. Pakcik pun cakap macam tu. Bila orang yang pegang handphone bila orang tu pegang handphone, kalau dia pegang macam ni, maksudnya pakcik suka. Tapi kalau dia pusing macam ni, dia main game. Pakcik asal anti dengan orang-orang main game. Sebab pakcik tak nampak benda itu. Benda yang baik dalam game itu sebenarnya. Sebenarnya pakcik tak boleh samakan permainan congkak pakcik zaman dulu dengan main game. Budak-budak sekarang main game. Jadi sebenarnya korang lebih beruntung sebab game ni lebih orang kata menjana kita punya fikiran. Pakcik sekarang, dulu pakcik cakap pelan je, cakap slow motion je. Sekarang pakcik boleh cakap laju. Sebab apa tau? Fikiran kita tu, kita nak main game tu, tangan kita berinteraksi dengan minda kita, menyebabkan kita akan, tangan kita tu macam panik tau, tangan panik. Jadi kita practice. Betul. Kepala kita boleh laju. Sebab itulah pakcik yakin siapa yang main game ni, siapa orang yang bukan skema. Kalau bukan skema, maksudnya dia pantas. Orang macam ni yang kerja bagus nanti. Dia boleh tangkap sesuatu. Ada refleks tinggi. Pakcik drive sekarang,
Pakcik dah boleh dengar. Bila pakcik dengar je ada motor, pakcik dah tahu. Dulu macam sekejap terkejut sebab fikiran pakcik sangat slow. Dengan umur pakcik slow motion, makan slow, mandi slow. Semua slow. Ada yang laju tu tak lagi tahu lah. Yang laju tu laju. Air turun pun slow. Apa dia? Air turun pun slow. Air turun. Itu laju. Slow. Betul lah. Jadi bila pakcik buat kajian tu, pakcik rasa tertampar lah. Dan pakcik nak buka minda orang-orang tua macam pakcik kat luar sana yang mak ayah dia tak bagi main game. Boleh je main game tapi kena bahagikan masa. Jadi pakcik tak sangka kajian pakcik tu sebenarnya memberi impact pada pakcik lah. Dan pakcik belajar banyak. Bila pakcik tengok orang lain, kenapa orang lain streamer-streamer lain macam susah nak naik followers contohnya kan. Mungkin konten yang dia persembahkan itu tidak menjiwai orang yang nak tengok. Sebab tu kadang-kadang pakcik ada masa pakcik pakai tergolok. Pakcik nak jadikan diri kita uniqueness. Unik untuk orang kata untuk orang saksikan. As a streamer, kita kena banyak berfikir tentang apa yang orang nak tengok. Mungkin orang-orang tu banyakkan budak-budak sekolah pakailah benda-benda macam ni kan. Oh lah comel lah pakcik. Itu yang nama pakcik gaming. Kalau kita orang tengok streamer benda tu adalah Content. we are uniqueness from others. Uniqueness. Dan pakcik bagi tahu 3 bulan yang pertama tu pakcik terus mencecah ke angka 80,000 followers. Memang orang kata pakcik pun terkejut. Kenapa diorang nak? Rupanya orang sekarang bukan nak tengok pro player main saja. Diorang nak tengok apa yang dipersembahkan. Kalau dia jenis yang ada je orang yang dah pro player. Kita tak boleh compare dengan pro player. Pro player orang tengok dia punya gameplay. Tak payah cakap pun naik views. Tapi pakcik bukan pro player. Jadi apa yang pakcik buat ialah pakcik cari another side of uniqueness pakcik untuk pakcik persembahkan kepada orang. Jeng. Okay Mirona ni jadi. Oh lama. Pakcik jadi raja. Semua everything ada. So kita kena berfikir apa yang kita kena buat. Ramai orang fikir aku tak ada equipment, aku tak cukup lah, tak ada laptop, tak ada iPhone 13 lah, tak ada cuma. Pakcik pun tak ada apa, handphone kokak je. Lepas tu pakcik start pakai handphone dengan pakai laptop yang low resolution. Internet pun tak ada. So jangan rasa macam nak tunggu semua barang siap baru boleh. At last pakcik beli everything ni melalui duit yang pakcik dapat, duit stream. Pakcik harap pakcik akan boleh buat 2-3 station untuk buat house gaming. Dan pakcik dah dapat house gaming yang pakcik ada sekarang ni lah dekat Jalan Kelang Lama. So kalau korang rasa nak belajar pun datanglah, jangan datang seorang kan, bahaya kan. Jadi datang beramai belajar. Risau saya, risau. Itulah. Risau kadang-kadang kalau kita dapat kan. Tapi nak tanya kalau certain yang macam mana yang orang-orang yang nak dapat, kalau sebagai streamer macam mana orang yang baru-baru nak bawa orang, kira nak mula jadi streamer. Baru nak start. Baru nak start. Baru nak start. Macam mana? First kali dia kena pemilihan nama. Nama tu penting. Nama yang kita nak persembahkan tu perlu nama yang simple dan mudah diingat. Macam Solos kan nama yang senang diingat. Daddy Hood senang nak ingat. Janganlah nama yang complicated. Nama yang macam versus gaming. Apa tu? Saya pun macam dah tukar juga tu. Jangan ada perkataan yang benda yang susah. Lepas tu you all kena tahu you all ni pro player ataupun orang biasa. Kalau orang biasa cari keunikan diri. Aku ni orang muda. Mungkin aku ada cermin mata besar macam siapa nama Muhammad Nabil. Nabil. Korea start. So Nabil start dengan permulaan streamer dengan nyanyi lagu Korea macam tu. So, Blackpink. menyebabkan orang nak tengok kali kedua. Orang yang menyebabkan bila orang tak nak tengok tu dia akan left stream kita because of dia rasa macam bosan lah, tak ada kelainan lah. Pakcik sendiri sentiasa up to date.
apa aku nak buat lagi untuk merasakan orang nak capture. So pakcik pun buat tentang watak Kak Nita dalam Ome TV. Memang naik viewers, tapi dia ada kecaman lah. Dan akhirnya pakcik fikir, betul juga tak manis pula orang tua jadi watak perempuan. Memang watak Kak Nita tu memang orang kata boleh pergi jauh juga Kak Nita dalam Ome TV. Buat konten-konten merapu macam tu. Tapi pakcik fikir tak apalah, pakcik start untuk fokus pada satu game supaya pakcik dapat banyak income melalui itu. Kalau korang nak tahu, kalau kita ada jadi streamer untuk sekian-sekian nama, kita boleh link dengan kerja dengan EGG, dengan Facebook Gaming, Facebook Gaming lah. Dan kita boleh kerja sebagai seorang streamer MIL atau KOL dengan Muntun yang bagi kita setiap minggu diamond. So benda itu yang sebenarnya yang you all kena tengok benda tu. Dan pakcik bagi tahu, pakcik memang banyak gila kat depan pakcik ni barang-barang untuk review, barang-barang yang kadang-kadang ialah kadang-kadang kayak gadget, ubat kuat, makanan semua, everything. Pakcik pun macam ubat kuat semua pakcik dapat tau. Sebab pakcik kan setiap kuat kan bercakap tak berhenti kan. Jadi orang bagi pakcik macam-macam barang. So sebab pakcik hanya try untuk unboxing, contoh macam ni ini ada banyak barang sebenarnya. Banyak barang yang macam kita buat, kita dapat sponsor tentang earphone semua. So pakcik buat giveaway je barang-barang ni. Bila pakcik nak buat apa dia tak kat rumah, baik pakcik buat giveaway. So banyak benda yang korang boleh capakan supaya korang dapat banyak manfaat. Cerita. So permulaannya cipta nama dulu, cipta branding diri dulu. Okay. Baik pakcik. Ramai sebenarnya yang tertanya-tanya. Nama yang kenapa ramai di dalam Facebook pakcik digelarkan sebagai pakcik gaming? Cuba terangkan. Pakcik menggunakan nama pakcik ni sebab pakcik meniaga tapawai. Pakcik mengambil nama pakcik. Pakcik menggunakan nama pakcik tapawai sebelum ni. Pakcik meniaga tapawai. Jadi kalau search kat Google tu pakcik tapawai, memang semua pakcik tapawai. Jadi pakcik gunakan kata nama pakcik itu juga untuk benda lain, iaitu pakcik gaming. Dan di TikTok, pakcik TikTok. Dan di TikTok pula bukan pasal gaming, pakcik buat more kepada perkongsian sakit tuan dan juga rahsia tai lahir. Jadi pakcik nujum kat situ. Pakcik boleh menujum. Tengok baca tarikh lahir orang. Pakcik boleh kira tarikh lahir orang macam mana. So itu yang pakcik share di TikTok. Di YouTube pula adalah pakcik TV. Di YouTube pakcik TV. So semua jenis pakcik. Pakcik tapawai, pakcik TV, pakcik tu, pakcik. Semua atas nama pakcik. Jadi pakcik dapatlah momentum tu bila tengok dekat dalam Google. Pakcik ni tidak digunakan lagi. Dan pakcik sedang membuat satu lagi benchmarking, mungkin pakcik madu, jual madu. Kalau pakcik lain semua pakcik. So kenalah dengan karakter pakcik yang kepakcik-pakcian ni kan. Jadi pakcik nak jadi pakcik gaming bila mana orang nampak tiba-tiba ada orang tua main game. So benda tu rare. Benda tu rare. Dan boleh orang kata boleh nampak lah dia punya orang rasa macam unik. So korang carilah mungkin Nabil boleh buat macam tu. Siapa lagi tu nama Syazwan. Syazwan cipta Syazwan. Awak punya caliber apa keunikan diri. Mungkin Syazwan boleh menyanyi. InsyaAllah boleh. Wah, lawak macam-macam boleh buat. Jadi cari keunikan tu. Sama macam kita buat bisnes. Pakcik dengar awal-awal tadi pasal bisnes kan. Sama macam bisnes. So kenapa orang cari kita? Sebab kita ada keunikan. Jangan bilang kelemahan kita, bilang kehebatan yang kita ada. Yes. Cerita. Kita cari kita punya kita punya kelebihan lah. Betul. Cari talent kita cari talent kita. Talent. Bakat kita kan. Talent. Yes. Tahu apa kita buat. Explore potensi diri kita tu. Potensi kita. Ya. Dah jumpa kita sebarkan.
Ya. Betul macam Lepas tu Mirul, kita kena pasal besarkan. nampak dia punya kehebatan dia tahu banyak benda-benda anime. Dia belum Anime. cakap tentang anime. Wibu. Dia ajar pakcik dia Lagi, dia tak game nonton saya. dia ajar. So pakcik tahu so dia menggunakan nama Lee Hsien Liu. Eloklah nama tu dengan diri dia. Jadi memang dia kena kembangkan. Lee Hsien Liu tu is the great name, nama yang bagus juga. Jadi teruskan untuk panggil. So kalau kita nak bercakap dalam as a streamer, kita jangan cakap saya. Saya ini adalah satu benda yang tak boleh sebenarnya dalam buat bisnes. Kita kena gelarkan diri saya. Contohnya kalau siapa nama Nabil Muhammad Ahmad kena cakap lah. Hari ni Ahmad nak buat giveaway. Kena bahasakan diri Ahmad. Kena macam mana. Kita kena biasakan panggilan nama Ahmad kita. sangat happy. Macam tu. Jangan gunakan saya. Saya ni orang kata tak bagus ya, sebab orang tak boleh ingat branding kita. So kita kena buat hari ni Mirun nak share dengan anda. Orang akan dapat tangkap dia ni nama dia Mirun. Macam itu. Hari ni Syazwan nak, hari ni Wan nak ni, macam itulah. Macam Daddy Hood contohnya. Hari ni Daddy nak. Dia mana dia cakap saya. Hari ni Daddy nak tunjukkan korang, Daddy nak tu. Sama macam yang lain. Abewe Zaza Zuran ya. Hari ni Abewe nak. Nampak tak disebut nama dia? Lebih manja. Abewe Zaza Zuran, Abeja ini Abeja nak. So penggunaan kata nama diri tu sangat penting. Cuba ya training Ahmad, Nabil. Boleh. Nabil rasa Nabil rasa sangat seronok. Nabil suka. Macam tu. Cakap cuba. Tapi saya dah ada nickname lain dah. Itu Apa jadi saya tak nickname boleh nickname saya Heaven Soul. Apa? Heaven Soul. Wow. Cuba panggil diri. Kalau boleh yang macam panggil yang macam dua batang perkataan. Pak Cik, Daddy, Nabil, Ahmad. Dia tak boleh panjang-panjang. Backstreet. Dia macam tu. Boleh panggil saya boleh panggil Vern untuk saya hari ni nak ajar. Hari ni Pak Wang. share macam tu. Orang suka. Okay, Apex Gaming. Sebab ada satu time ada orang panggil saya Heaven saja. Apex Heaven. Heaven. Dia panggil saya Heaven. Cubalah jangan sampai kekok sangat. Jangan. Jangan kekok sangat nak panggil diri macam orang susah nak sebut. Contohnya macam hari ni Mafia nak, cerita Mafia. Mafia pula. Aduh. Kan tak sesuai lah. No. Rock gamer. Okay. Rock macam mana nak sebut tu? Roger. Rock. Rock. Melayu. Yang betul. Nama yang korang kena pilih tu, nama yang senang nak agent. Janganlah buat satu gaming tu yang susah nak agent. Contohnya macam benda yang senang, korang bayangkan. Cuba korang agent macam Felix. Tak tahu dia Felix ke FE ke FX ke, orang susah nak agent. Cuba je lah macam buat je ikan gaming ke, kucing gaming ke, macam itu. Senang. Nash gaming. Okay, Nash gaming. Selalu panggil Nash. Nash tu sedap. Pakcik suka Danish. Kiranya panggil nama yang senang, macam nama yang kita boleh ingat dan senang nak agent. Nico gaming. Sangat senang. Bagus ni Usaini ni. Dia buat Nico Gaming. So orang kena senang nak NICO. Nico. Senang. Cuma kadang-kadang takut orang agent NIKO. Jadi takutlah Nico. CO. Jadi macam pakcik. Takkanlah orang nak agent susah sangat. Betul tak? Dan senang benda tu. Okay. Banyak pula pakcik berceritanya ya. Tak apa. Tak apa. Kita pun memang banyak cerita pakcik sebenarnya. Kalau yang panel-panel kita ni okey lah. Cuma kita nak lebihkan sebab tetamu jemputan kita khas lebih tetamu untuk jemputan ya. Kita jemputan, kita jumpakan pakcik hadir. Tapi terima kasih lah sebab pakcik hadir lah.
walaupun kita tak datang tak seberapa. Ya, tak- Miro, tak apa Miro, korang panggil je pakcik-pakcik boleh share supaya pakcik nak korang boleh start benda ni. Bukannya kita nak jadi streamer sebelum masa pun. Pakcik pun bukan streamer sebelum masa. Pakcik ni malam je pakcik buat. Siang pakcik bekerja. Dalam stream kan. 4-5 jam je. Macam mana pakcik bagikan tu? Bahagikan masa. Bahagikan masa jadual, bila buat kita jadual. stream. Kita stream tu, kita betul-betul stream. Masa tidur, betul-betul out tidur. Jangan masa tidur tu macam fikir lagi nak stream. Tak ada. Tidur, bantai tidur. Makan, bedal, makan. Makan bantai. Kena ada jadual lah. Apa dia? Kena ada jadual Kena lah. jadual. Schedule untuk Jadual harian. tu ada. Tapi pakcik Daily bukan jenis routine. yang ada kertas ke, tak ada. Pakcik punya kehidupan ni semua dekat kepala je. Pakcik dah tahu dah. Okay, malam is a game, live stream. Daily routine pakcik siap lah macam kerja. tu. Pukul 5, pukul 7 jual Tupperware. Macam itu. Itulah. Jadi Boleh lah. apa yang pakcik buat ni adalah benda yang pakcik suka. Kalau kita benda tu tak suka, dia akan jadi macam tak best. Pakcik suka tau, tak sabar nak malam ni nak stream sebab malam ni nak try skin yang terbaru Muntun bagi pakcik. Hanabi, pakcik tak sabar nak tengok apa surprise lagi daripada Muntun bagi pakcik, Diamond lagi. Pakcik tak sabar benda-benda macam tu. So bila kita tak sabar, kita akan rasa macam excited untuk jadi untuk buat live streaming lah. Kalau kita rasa macam penat lah buat stream, habislah, musnahlah jawapannya, macam ikut mood macam tu. Kita kena Orang usaha band lagi. mata bosku. Kita kena usaha lagi. Itulah Tak lah give macam up. nak collaborate dengan pakcik. Boleh je ni. Tak kisah nak collaborate boleh. Pakcik nunggu je. Tapi orang je yang tak sudi nak collaborate. Maklumlah orang nak cari yang handsome je. Yang pakcik-pakcik tak ada yang sudi. Boleh je. Tak apa, saya setia pakcik, saya setia. Sampai sekarang, setahun dah. Itulah dia. Pakcik memang nak start main Valorant tak? Valorant ni pakcik dah buat kat PC, laptop pakcik. Pakcik nak start main Valorant. Pakcik suka Valorant ni dia macam dia punya grafik dia cantik gila. So bunyi dia best gila. Lama. Kan? Dia bunyi Cuma bunyi pakcik teknologi. nak, buat another site, buat Facebook pakcik yang seterusnya iaitu Atok Gaming. Atok Gaming ni main benda lain. Sebab Atok Gaming ni tak ada syarat, tak ada terikat mana-mana EGG. have fun saja. Have fun terikat. je. Jadi pakcik kena main Mobile Legends je. Bahaya juga. Pakcik Itulah tak dia. free lah. Apa dia? Pakcik tak stream freely lah. Tak main apa-apa. Stream boleh juga. Tapi risau nanti diorang cakap pakcik banyak sangat main game lain. Nanti Muntun marah pakcik. Muntun ni kan cepat merajuk. Dia kata pakcik ni dah start main PUBG. Jadi dia bahaya kepada pakcik lah. Jadi pakcik gunakan page yang lain iaitu Atok Gaming. Atok Gaming ni nak main apa saja main kat situ. Atok Gaming bebas. Okey, Atok. Bebas Atok konten. Gaming. Macam itulah. Bukan apa pakcik dah terikat dengan kontrak. Kontrak untuk jadi nak dapatkan diamond setiap minggu 10,000. Siapa nak bagi dia oi. Kan jadi Banyak tu. pakcik kena kena ikut je lah kendak dia orang tu. Asal tak tak melanggar kendak dia orang dah. Macam tu. Tak Kan. langgar peraturan kan. Tahu pakcik otak-otak mantap. Itulah dia. Pakcik Betul. pun ambil masa tau belajar main ML ni. Main PUBG. Dulu main PUBG pakcik pening tau. Sekarang ni pakcik dah sonok lah main PUBG juga, main TDM. Tapi sekarang ni pakcik sebenarnya bukan jenis yang main game. Tapi sebab bila pakcik dah masuk, pakcik rasa macam pakcik dah bersyukur. nampak kemudaan pakcik tu. Keremajaan. Nampak rasa muda. Bahasa Semangat. yang pakcik tuturkan pun dah jadi macam budak muda. Macam orang cakap cok. Pakcik dulu bukan macam tu. Pakcik very di sastra tu. Pakcik dikenali sebagai Pakcik Uban dalam sastra, iaitu yang bersajak, berpantun dan sebagainya. Jadi bila pakcik main game, bahasa pakcik tu kena tukar. Bila berjumpa dengan orang-orang yang jual beli Tupperware, bahasa pakcik dengan makcik-makcik. Bila pergi dengan sastra, bahasa pakcik dengan gaya-gaya bahasa yang lain. Jadi pakcik kena letak banyak tempat pakcik tu different character, different orang-orang yang sekeliling pakcik. Macam you all, takkanlah pakcik nak cakap kalian, anda semua, anda-anda. Alamak. Takkan macam Apa pakcik? Tak lah.
sekalian, Beliau sekalian Dia sudah pun mendewasakan diri. Takkan macam tu, mestilah cakap korang, guys, takkan macam tu. Korang, macam itulah bahasa dia. Jadi banyak pakcik belajar dalam kena rojak tak, streamer ni menjiwai orang macam korang lah. betul. so kena rojak pakcik. Tak payah formal sangat. Rojak, Kejap. Tak payah formal sangat cakap. ya je. Nah, rojak asalkan sampai maksud tu. Pakcik pejuang bahasa. Tapi bila kita berkomunikasi, tidak perlulah kita nak sangat mendaulatkan bahasa tu. Ada part kita mendaulatkan bahasa, tapi jangan sampai orang kata dalam sastra pun kita merojakkan. Communication kita setiap hari campur-campur, tak ada masalah. Gitu ya. Pakcik kalau nak stream, PS4 boleh. Itulah pakcik tengah dapatkan sponsor. Dapat orang bagi free PS5, PS4, auto pakcik main. Tapi itulah tak ada masa lah nak buka lain. Pakcik main ML. Main ML pun tak larat je lah. Bukan tak larat. Tak sabar. Gian. Macam ketagi tau. Nak main lagi. Nak main lagi rasa macam, best gila dapat MVP. Non-stop. Nak rasa MVP tu. Gila lah macam chicken dinner tu macam susahnya nak dapat. Sekarang sedih agak MVP macam tu. Kan? Macam mana kontak pakcik? Kontak je boleh je dekat pakcik, dekat Amirul ada nombor pakcik. Anytime korang nak WhatsApp pakcik okey je. Boleh mesej Amirul. Boleh Kalau masuk tengah stream pakcik tu boleh juga. Boleh mesej ada Amirul. dia nombor pakcik. Pakcik okey je. Cuma kadang-kadang pakcik tak terbalas tu bila dah ada benda-benda yang macam terlalu sangat mendesak. Pakcik mendesak je. Pakcik bagilah saya light bond, bagilah saya starlight memang tak layak. Itu bocah. Kenalan dulu dengan pakcik. Bibit pertemuan tu dekat-dekat pakcik. Dah 5 kali borak-borak pakcik. Bulan ni saya tak ada starlight lagi. Pakcik faham je lah nak bagi starlight. Ini awal-awal belum apa-apa lagi. Nak terus gelojong. Kau ni. Kau pun tak ada nak harapkan orang kan. Betul kan pakcik? Itu macam Mirul. Macam Mirul kan dah lama. Takkanlah kalau dia tak minta skill legend pakcik tak boleh bagi. Mestilah pakcik bagi sebab ada rasa sayang kat dia macam tu. Tapi saya tak kisah nak bagi apa. Saya cuma just emotion. Kalau bagi-bagi saya tak bagi tak apa. Itu macam rezeki masing-masing. Tak ada lah. Dia macam kiranya dapat macam rezeki. Kalau dapat nak bagi-bagi. Tak bagi tak apa. Saya just saya okey je. Macam tak ada. Amirul dah start melalut lah tu. Dia dah mula pakcik. Dia dah mula. Macam tu sebab dia. Sebab sampai. Reven. Faham Amirul. sebab saya sebab tu kalau sepanjang stream pun saya pun melalut kat dalam stream. Kalau tak tahu lah kalau dia cakap apa, saya tak kisah tu. Dia cakap banyak saya tak saya tak kisah. Tapi okey je orang dah faham. Jadi bila orang dah faham tu okey. Sometimes macam Mirul pun ada orang tegur ke apa. Mirul macam pakcik pun ada orang tegur juga. Sekian-sekian teguran tu pakcik ambil lah teguran tu benda yang baik ya. Contohnya macam pakcik jangan pakai baju jarang sangat pakcik. Nampak pakcik punya six pack ke apa ke. Pakcik pakailah baju sopan. Dulu pakcik pakai singlet je tunjuk muscle sana sini ketak-ketak. Orang marah. So seksi. Risau. Sopan macam tu. Dulu pakcik berdiri pakai boxer hari tak sesuai kan. Sekarang pakcik dah pakai kain black card. Macam itulah. Negara awal. Okay, Asidik. Alright. First time tengok apa yang first time tu. Ada drop first time. Okay, hai. Drop number nanti pakcik bagikan ya. Kejap ikan korang minta aku skill semua kan. Pakcik nak skill pakcik. Ramai sebenarnya memang ramai lah. Kalau pakcik betul tak? Kalau bagi saya nampak kan dekat dalam viewer, dekat dalam pakcik punya page streaming memang ramai nak skin. Betul kan? Yelah dah tengok. Apa tak nak? Lepas semua pakcik. Dah nama supplier. Supplier. Tapi seperti yang makcik cakap lah, pakcik tak adalah kedekut sangat. Cuma orang kata kita ada give and take lah. Orang tu share pakcik punya live stream. So pakcik masukkan nama dia dekat dalam giveaway punya cabutan bertuah. Lepas tu pakcik tekan kalau dia dapat rezeki dia. Tapi kalau semua nak minta saja-saja, tak ada give and take tau. Tak ada unsur memberi dan menerima. Awak beri untuk share.
pakcik bagilah something kepada you, iaitu giveaway untuk cabutan ketua. Boleh. Yang kalau minta saja je, aduh. Boleh lah semua. Itulah. Semua jadi supporter lepas ni. Let's go. Let's go. Kita nak berayu dengan orang. Supporter. Kita masuk Jadi ke supporter WhatsApp dulu. makan tak? Kalau jadi supporter nak arakkan benda sesuatu, baik tak payah. Kalau untuk main ikhlas itu lagi ke. Tak payah jadi supporter tak apa, jadi viewers, borak-borak dalam Discord. Pakcik dah seronok. Sometimes tak payah pakai giveaway pun. Macam dia dah biasa borak, takkanlah pakcik tak boleh bagi baju. Pakcik pun setiap minggu ada baju-baju pakcik buat giveaway baju-baju branded yang popular sangat baju-baju ni. Banyak baju-baju ni. Macam semalam pakcik bagi 5 baju. Baju-baju branded macam Hurley dan sebagainya. So itu baju-baju yang pakcik rasa reward pakcik kepada ni lah pakcik punya viewers. Siap dengan paper bag, baju Hurley masuk ke dalam ni. So orang yang masuk dalam tu, itulah balasan dia kepada dia tengok pakcik, support, komen, masuk Discord, macam itulah. Boleh datang lah. ya. Boleh nak collab anytime. Okay. So saya ada satu je soalan lagi sebenarnya. Kita pun ada ada sebab ni macam kita nak bagi, kiranya macam orang nak bagi semangat lah kepada viewer yang ada dalam ni, termasuk dalam Zoom kat sini guys. So boleh tak nak bagi semangat lah, macam yang muda nak jadi bidang macam e-sport ke, streaming ke, apa yang kita boleh buat ke. Sebab tu lah yang tu yang pendengar sekalian nak tanya. Ramai yang terfikir, ramai yang tertanya-tanya macam mana nak jadi sebanyak macam pakcik. Sebenarnya kan menjadi streamer ni ibarat cendawan baru lepas hujan. Semua ramai nak jadi. Jadi ramai. Sebulan, 2 bulan, lepas tu dia tengok orang dah tak tengok, seorang, 2 orang. Dia terus gone. Syahid terus. Gone. Tak tahu ke mana. Jadi konsep dia sebenarnya yang pakcik cakap tadi lah, kita kena konsisten. Konsisten dengan sentiasa ada collaboration. Jaga viewers supaya viewers tu okay dengan kita, layan komen, itu antaranya. Tapi kalau tak ada komen, macam pakcik pun start dengan tak ada orang yang masuk pun, 1-2 orang je masuk. Jadi pakcik sabar, teruskan dan fokus terhadap konten-konten yang menarik dalam kita punya live streaming. Kalau kita tak ada lagu, masukkan lagu, tak ada logo, masukkan logo, bercakap menggunakan bahasa yang betul. Ada sayang ada. Jadi itu yang pakcik nak, bagi peluang kepada diri lah. Janganlah sebulan tak ada orang tengok terus gone macam tu. Bagilah dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan ni aku tak ada apa-apa, tak ada juga orang tengok aku, bermaksud aku tak sesuai lah tu. Adalah yang lain yang masalah kat aku tu. Mungkin muka aku orang tengok ada saka keluar ke apa, orang takut tengok. Itulah. Jadi mungkin boleh berubat dan sebagainya. Lepas tu keep going lagi, keep going untuk buat. Dan at the end you akan boleh berjaya. Percaya cakap pakcik. Jangan kita rasa macam buat jadi streamer ni main game saja. Dalam streamer kita boleh jual barang. Kita boleh dapat sponsorship. Dan bila kita dah dikenali, senang nanti kita nak buat apa-apa. Pakcik sekarang ni kalau pakcik dah pergi mana-mana kan, kalau orang tu toleh 2 kali je, pakcik dah tahu dah, alamak ni mesti dia dah tahu. So start lah macam pakcik gaming kan, nak gambar-gambar. Start lah pakcik macam pergi keluar tak pakai soft pendek. Dulu pakcik pakai soft pendek tau. Dan sekarang pakcik berjaga personality kat luar. Pakai elok, sopan-sopan, mulut kena sentiasa berkumur. Ini jumpa dengan orang-orang yang kita kenal, buka je mulut bau longkang kan. Habis apa. Jadi kita berjaga personality. Jadi atas bawah. Banyak benda yang baik kalau kita dah start jadi. Jadi sebenarnya tak perlu buat album untuk viralkan diri. Jadi streamer, start dengan streamer gaming. Nanti you all mana tahu boleh jadi macam contohnya Mona Lisa yang dalam YouTube yang unboxing gadget-gadget ni. Mana tahu akan datang menjadi macam tu. Komen nama saya, nama apa tu Syafiq. Nama dia. Next contact. Okay, boleh. Saka keluar. Yelah. Takutlah kan. Banyakkan orang rasa give up. Dia tak konsisten. Memang habis lah. Orang hari ni nak tengok. Esok tak ada dah. Lusa tak ada.
Betul. Memang tak ada lah orang nak stay dengan kita. Saka Itulah. memang. Betul. Saka gaming pun okey. Ya, Saka gaming. So korang buat cerita hantu je. Betul juga. Paranormal. Main game hantu. Dengan Ui, paranormal. Ui, hantu. Phasmophobia. Phasmophobia. Okey. Auto pakcik buat Saka gaming depan ni. Betul Okey. juga itu okey. Thank you, Okey. Baik. Okay. Bye. Terima kasih yang sudi memberi tips dan penerangan ada apa-apa cerita pakcik-pakcik, pengalaman apa semua. Okay. Terima kasih pakcik. Okay. Sama. Alright. Pakcik kena Alright. ni tau. Pakcik nak kena attend yang mesyuaratnya ni. Pakcik ni dulu pakcik tutup kamera korang Okey. bawang. Okey, dah masalah. Okey pakcik. Terima kasih pakcik sudi. Terima kasih datang. Gang. Bye. Buat sudi jumpa pakcik. Jumpa lagi. All the best untuk semua. Bye pakcik, thank you. Bye pakcik. Thank you. Take care. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Hati-hati. Thank you. Okey. Alright, take care. Bye.